Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan perbincangan pengurusan strategi dalam agensi kerajaan. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Bermula dengan saya, Nur Syamira binti Samsudin dengan nombor matriks 249215. Seterusnya, ahli kumpulan saya iaitu Nur Atika binti Zulkifli dengan nombor matriks 252338. Diikuti dengan Colin anak tanggung dengan nombor matriks 252223. Seterusnya, ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Firdaus bin Zakaria dengan nombor matriks 252250. Dan ahli kumpulan saya yang terakhir ialah Khairul Rizal bin Lub Hamidi dengan nombor matriks 252219. Pengenalan dalam pengurusan strategi di agensi awam. Pengurusan strategi merupakan proses yang merangkumi analisis lingkungan organisasi oleh pengurus tertinggi untuk tujuan perumusan strategi dan rencana pelaksanaan dan pengendalian strategi. Ia mengatur sumber secara sistematik selaras dengan misi, visi dan strategi di seluruh organisasi. Pengurusan strategi tidaklah mengamalkan masa depan, namun ianya untuk mempersiapkan organisasi dengan mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan rancangan strategi. Tanpa pengurusan yang cekap, setiap peringkat pentadbiran akan mengalami kepincangan dan tidak tersusun. Sebagai contoh, sebuah organisasi kerajaan yang ditubuhkan semasa pandemik ini memerlukan pengurusan strategi yang amat teliti. Seperti contoh, MKN harus melaksanakan strategi bagi memastikan rakyat Malaysia mengikut SOP yang ditetapkan. Oleh itu, mereka telah menyusun beberapa strategi dengan kerjasama dengan pihak-pihak kerajaan yang lain bagi memastikan visi dan misi untuk mengekang penularan pandemik ini secara meluas di seluruh Malaysia, terutama di kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, pengurusan strategi amat penting dalam mana-mana organisasi, baik pun kerajaan mahupun swasta. Okey, baiklah, saya akan sambung kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Zulkifli, nombor matrik 252338. Di sini saya akan membentangkan isu-isu yang sering berlaku di dalam sebuah agensi kerajaan. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Kita sedia maklum bahawa isu ini adalah masalah yang besar sehingga dapat menjatuhkan imej negara, imej jabatan serta imej individu yang terlibat. Contohnya macam pegawai atau kaki tangan menerima suapan serta habuan untuk menuntut sesuatu kes. Selain itu, ada juga sesetengah pegawai atau kaki tangan menyalahgunakan kuasa untuk memberi keutamaan kepada si pemberi rasuah. Oleh itu, rasuah ini perlulah ditangani oleh pihak bertanggungjawab supaya jabatan yang ada lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas. Untuk isu yang seterusnya pula adalah masalah disiplin dari kaki tangan. Contohnya adalah seperti penglibatan kaki tangan dengan kes jenayah, seperti kes curi, samun dan juga dadah dan sebagainya lah. Lambat atau tidak hadir tugas kerana malas dan juga tidak mematuhi arahan penyelia atau pihak atasan juga merupakan salah satu masalah disiplin di kalangan kaki tangan. Selain itu, penampilan yang tidak kemas serta tidak bersopan
dan bersikap tidak profesional semasa melayan pelanggan di kaunter juga perlu diambil berat supaya dapat meningkatkan reputasi yang baik bagi sesebuah agensi. Dan seterusnya lah, isu yang ketiga pula adalah masalah birokrasi dalam pentadbiran. Salah satunya adalah peringkat permohonan sesuatu dokumen terlalu banyak dan secara tidak langsung proses permohonan sesuatu dokumen akan menjadi rumit serta sehingga pihak pengarah sendiri sukar untuk membuat keputusan. Oleh itu, keadaan tersebut akan menyebabkan masa menunggu dokumen menjadi terlalu lama. Okey, untuk isu yang akhir sekali pula adalah tidak asing lagi di mana pada agensi adalah isu perkauman. Isu perkauman pula merupakan isu yang terpencil tetapi wajib diambil kira. Ketua-ketua jabatan perlu memberi layanan yang adil tanpa mengira kaum dan agama. Dalam sesebuah agensi perlu dielakkan menggunakan sentimen kaum dan agama dalam sebarang konflik. Imej sesebuah agensi dibentuk oleh kaki tangan dan pegawai yang menjalankan tugas. Oleh itu, setiap kaki tangan perlulah mengambil berat tentang isu yang diperkatakan tadi. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera yang dihormati pensyarah. Saya akan bentangkan tentang ringkasan analisis pengurusan strategik. Pengurusan strategik perlulah mempunyai perancangan yang teliti supaya tidak berlaku kepincangan dalam pentadbiran. Maka seseorang pengurus perlu lebih bijak dalam membentuk sebuah pasukan yang bertanggungjawab, merancang rangka kerja supaya mudah dilaksanakan. Perancangan strategik juga perlu mengambil kira persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Oleh itu, beberapa langkah boleh diambil untuk melaksanakannya. Yang pertama, tetapkan matlamat yang realistik. Permulaan untuk menyusun pentadbiran strategik adalah menetapkan matlamat. Matlamat yang ingin dicapai perlulah realistik dan tidak keterlaluan. Hal ini kerana jika kita ingin mencapai kejayaan yang besar tetapi kita tidak mempunyai sumber kewangan dan tenaga yang cukup, ini bermaksud matlamat tersebut adalah di luar kemampuan kita. Sebagai contoh, jika kita mahu menyertai pertandingan tinju, kita cuba sasarkan untuk layak ke separuh akhir terlebih dahulu. Jika sudah melepasi separuh akhir, ia merupakan satu pencapaian yang bagus. Tapi apabila kita berjaya mara ke perlawanan akhir, ia merupakan satu bonus. Yang kedua, kita kena menyatakan pernyataan misi. Pernyataan misi merupakan salah satu perkara utama dalam rancangan strategik. Ianya bermaksud setiap perancangan hendaklah mempunyai sebab dan alasan yang kukuh mengapa kita perlu melaksanakan suatu tugasan. Dalam sesebuah jabatan atau syarikat, pengurus perlu memberi penerangan yang jelas kepada pekerja bawahan yang akan melaksanakan misi yang dirancang. Pekerja hendaklah memahami setiap arahan semasa sesi taklimat tugas. Sesi taklimat sangat penting dilakukan sebelum setiap tugasan dilaksanakan. Ianya bukan sahaja memberi penerangan tentang tugasan, malah dapat mengingatkan pekerja tentang etika kerja, disiplin dan bab-bab keselamatan. Seterusnya, menetapkan matlamat. Kita haruslah mengenal pasti matlamat yang sesuai. Jika kita sebagai seorang pengurus sebuah pasukan hoki, kita perlu memberitahu setiap pemain untuk menetapkan matlamat pasukan. Sebagai contoh, fokus dahulu perlawanan pertama yang bakal dihadapi. Pengurus dan jurulatih perlu memberi sasaran yang realistik
kepada pasukan berdasarkan prestasi dan kekuatan pihak lawan dan kekuatan pasukan sendiri. Dengan ini, pasukan kita tidak akan bermain dalam keadaan tertekan. Berikut adalah beberapa langkah penetapan matlamat. Yang pertama, fokus kepada apa yang ada dalam kawalan jabatan berbanding perkara yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam atau apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak atasan. Yang kedua, menganalisis perkara positif hasil daripada perubahan dan bukannya melihat perkara yang ditinggalkan. Sebagai contoh, fokus untuk bergerak ke arah pemantapan pasukan, bukannya fokus kejuaraan terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak terlalu memikirkan perkara yang besar. Fokus dan selesaikan perkara yang kecil dahulu, maka semua masalah besar yang lain pasti akan selesai. Sekian, terima kasih. Cadangan. Yang pertama, kurangkan masalah birokrasi. Jalan yang panjang boleh dipendekkan dengan membina jalan pantas. Begitu juga dengan perjalanan birokrasi. Sebagai contoh, permohonan surat rentas negeri semasa PKP. Saringan yang dibuat tidak perlu melalui proses yang rumit dan menyukarkan pihak pemohon. Sebaliknya, Ketua Polis Daerah mengeluarkan arahan kepada Ketua Polis Balai boleh terus membuat penilaian dan menandatangani surat kebenaran tersebut tanpa memerlukan sokongan dari pihak Ketua Polis Daerah. Selain itu, tiada keperluan untuk pihak cawangan khas membuat proses penilaian terhadap permohonan hanya untuk kebenaran berantas negeri. Keadaan ini pastinya akan menjimatkan masa, bahkan mengurangkan jumlah rungutan pemohon yang ingin memohon untuk merentas negeri. Yang kedua, memantapkan penyeliaan. Pucuk pimpinan PDRM sangat menitik beratkan accountability dan credibility. Penyelia mempunyai tanggungjawab yang besar demi memastikan anggota seliaan sentiasa menjaga nama baik PDRM semasa menjalankan tugas ataupun semasa berada di luar tugas. Dengan ini, setiap pegawai mempunyai fail peribadi, iaitu Skim Kawalan Disiplin dan Dadah (SKDD). Fail SKDD ini memudahkan penyelia-penyelia kanan memantau setiap salah laku dan disiplin anggota bawahan semasa bertugas di lapangan. Selain daripada itu, sistem penyeliaan ini juga turut menentukan kenaikan pangkat setiap pegawai kerana salah satu kriteria yang perlu adalah kemampuan untuk menyelia. Yang ketiga, sentiasa membuat R&D. Pihak pengurusan tertinggi PDRM perlu memanfaatkan fungsi Jabatan Kajian dan Pembangunan atau Research and Development R&D supaya sentiasa membuat kajian penambahbaikan perkhidmatan. Mereka perlu mengkaji punca masalah disiplin dalam kalangan pegawai dan anggota. Salah satu kaedah dalam mengetahui keadaan pegawai dan anggota adalah borang kaji selidik. Kaedah ini membolehkan idea-idea baru diperolehi dan banyak cadangan yang bernas pasti akan mendapat perhatian. Contohnya, menaik taraf berek kediaman PDRM yang kebanyakannya telah usang, lupuskan kenderaan lama yang mempunyai risiko kemalangan, dan bantuan kaunseling dalam masalah keluarga dan kewangan dan sebagainya. Seterusnya ialah meningkatkan nilai integriti penjawat awam. Penjawat awam merupakan tunjang segala proses perjalanan organisasi kerajaan. Mereka juga dianggap sebagai ejen pengantara antara kerajaan dan rakyat. Penjawat awam yang berkualiti tinggi merupakan aset penting terhadap kejayaan sesebuah organisasi dalam negara.
sifat amanah, telus, bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam merupakan intipati kepada istilah integriti dan etika. Integriti dan etika dalam pekerjaan dan organisasi bukan sekadar penglibatan diri individu untuk menyediakan keperluan dirinya sahaja. Sebaliknya, melibatkan tindakan baik yang dilakukan dalam kerja, dan semua ini mempunyai kaitan yang erat dengan ajaran agama dan tanggungjawab sebagai manusia. Okey, secara kesimpulannya, pejabat awam merupakan tulang belakang pemerintahan kerajaan. Peranan mereka amat besar dalam membantu kerajaan melaksanakan inisiatif dan penambahbaikan selaras dengan manifesto kerajaan. Pejabat awam juga adalah insan biasa yang berkhidmat dengan kerajaan. Maka adalah penting untuk mereka sentiasa diberi semangat dan galakan untuk sentiasa bekerja dengan lebih baik. Pihak pengurusan perlu bijak dalam menjalankan pentadbiran sumber manusia dalam memastikan para kaki tangan kerajaan ini ditadbir dan diatur dengan baik dan sentiasa terjaga. Oleh itu, diharapkan hasil-hasil kajian pentadbiran awam dapat digunakan oleh semua ketua jabatan untuk mentadbir, mengurus, mengelola organisasi masing-masing untuk membuat perancangan strategik. Justru menjadikan pekerjaan dalam sistem yang lebih teratur. Terima kasih.